Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi tajuk yang akan cikgu ajar hari ini ialah dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pendudukan Jepun di negara kita, Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat dilihat melalui dasar pentadbiran ekonomi dan sosial. Okey, dasar pendudukan Jepun negara kita, dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Dasar pentadbiran Jepun di negara kita ialah pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun yang ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara, iaitu di bawah British dan Belanda sebelum perang. Sumatera diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun yang ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi Sumatera, manakala Tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun yang ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Dasar pentadbiran Jepun, tentera Jepun, Singapura yang dikenali sebagai Shonanto atau Pulau Cahaya Selatan, diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu iaitu Malai Baru atau Melayu Baru. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Thailand, manakala Sarawak, Sabah dan Brunei digabungkan menjadi satu unit pentadbiran dikenali sebagai Kita Borneo dan diketuai oleh Governor General serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun yang ke-37 yang berpusat di Kuching. Okey, ini pembentukan pentadbiran tentera Jepun di Borneo Utara. Okey. Dasar pentadbiran Jepun terhadap Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Raja Melayu diberi bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan diletak di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan dibuat semasa persidangan Raja-Raja di Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Dasar pentadbiran Jepun terhadap kepimpinan tempatan memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman kejawatan lebih tinggi. Jepun memberi peluang kenaikan pangkat untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk. Jepun telah menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda atau Kokurenjo untuk melatih dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Ini contoh pelatih Kokurenjo. Okey. Seterusnya, dasar ekonomi. Jepun telah mengamalkan sistem ekonomi kawalan akibat kemelesetan ekonomi. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa pendidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Jepun juga memperkenalkan rancangan perindustrian 5 tahun untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum atau maksima daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Okey, ini Jepun juga telah memperkenalkan mata wang Jepun bagi menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Ini adalah contoh mata wang Jepun, iaitu yang dikenali sebagai wang pokok pisang yang dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlaku inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi kekurangan barangan di pasaran. Dasar sosial. Dasar sosial boleh dibahagikan kepada pendidikan, sikap Jepun terhadap agama, catuan dan penghasilan makanan, layanan terhadap penduduk. Pendidikan. Jepun telah menutup semua sekolah Inggeris dan Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran Jepun. Memperkenalkan sistem persekolahan Jepun iaitu untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat atau Hakko Ichiu, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun cuba memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat, menanam kesetiaan kepada Jepun. Pendidikan menekankan semangat Jepun atau Nippon Seishin, menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun, Tenno Haika. Pengajaran bahasa Jepun, Nippon Go, dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca atau bahasa pengantar dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya.
Sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun atau Kimigayo. Okey, seterusnya dasar sosial iaitu sikap Jepun terhadap agama. Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap negara Jepun, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu. Tidak campur tangan dalam adat resan tempatan. Kelas pengajar Al-Quran dan sekolah agama diteruskan. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam telah diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Catuan dan penghasilan makanan. Memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekaran barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barang keperluan asas seperti beras dan gula. Tentera Jepun menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun, iaitu orang Melayu dan peribumi yang bekerjasama dengan Jepun diberi layanan baik untuk mendapat sokongan masyarakat peribumi bagi melicirkan pentadbiran. Orang India pula, Jepun telah membantu menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertai tentera ini untuk memerdekakan negara India bertujuan mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Manakala orang Cina pula diberi layanan yang kejam, lanjutan pemusuhan daripada perang Cina-Jepun. Mereka dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun. Masyarakat berbilang kaum secara amnya mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan lebih teruk berbanding bangsa Melayu, India serta peribumi di Sarawak dan Sabah. Landasan kereta api maut adalah bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh membina landasan kereta api. Ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan, pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. Okey. Jadi ini latihan untuk pelajar siapkan. Okey, soalan objektif. Bagaimanakah kedudukan Raja Melayu dalam pentadbiran tentera Jepun? Mengapakah tentera Jepun memberi layanan kejam kepada masyarakat Cina di Tanah Melayu? Dan soalan kehebat, sejauh manakah pendudukan tentera Jepun memberi impak atau kesan yang positif kepada masyarakat di negara kita hingga kini? 8 markah. Ini soalan esei, pelajar tolong jawab dalam bentuk esei. Jadi sekian sahaja pengajaran cikgu untuk kali ini. Selamat belajar dan tolong siapkan latihan. Sekian, terima kasih.